baru join kita punya live, IG live. Pada malam ini waktu Denmark sekarang ni pukul 4 No, 3.12. Oh, 3.12. Ya. Alright. Oh, aku silap tulis lah. Tulis No, dah betul dah waktu dia ketiga. aku Hai Hashi. Okay. Oh, Hashi join. Hai Hashi. Malu aku. Alright, so first of all kita welcome semua kawan-kawan Aisyah dan kawan-kawan kawan-kawan saya. So welcome to kita punya IG live, and then this kita punya apa ni segmen ni kita bagi hashtag Stay Connected, which is kita buat ni Aisyah. Kita just nak tahulah ya apa perkembangan dekat sana, dekat luar negara. But basically kita tahu just dalam Malaysia sahaja. Sebab sekarang ni yalah ada musim-musim macam ni dia orang fokus on Malaysia je lah. Kita pun just dapat berita pun semuanya pasal dalam Malaysia sahaja. Yang kat luar tu pun yang top-top je lah, macam Itali. Tapi Denmark kita tak sure macam mana. So that's why kita call lah daripada Denmark ni. Hai Madi. Hai Madi. Hai Amina. Hai El. Hai Mina. Oh, Insyira die hard fan. Sekejap, aku tak sempat nak baca. Sorry. Dia terus naik atas terus. Popular lah mau cari. Okay, welcome. Hai semua yang baru join. Kawan Aisyah, kawan saya. Okay, hai. Assalamualaikum. Okay, so macam tadi kita beritahu that is the segment. Kita punya tema hari ni ada tema dekat Denmark lah. For this kita buat dah dekat US, kita buat dekat ANZ and Turkey. So tapi intro lah kepada semua rakan-rakan yang belum tahu. Aisyah ni basically kawan sekolah menengah dekat Kota Putera dulu. So nama Aisyah, tapi intro lah. Sekarang dekat Denmark tu ambil course apa and then which university yang masuk? Okay, hai semua. Assalamualaikum. Nama saya Nur Aisyah binti Karuniza. Boleh panggil saya Aisyah, tapi kalau budak Kopu panggil saya Esah. Anyways, sekarang saya berada di Copenhagen, Denmark, ibu kota Denmark. Sedang belajar di Copenhagen Business School under program International Business. So sekarang ni saya berada di tahun kedua, semester keempat. So insyaAllah saya akan graduate lagi setahun. Maksudnya pada Jun 2021. Jun 2021. Okay. Yeah. So sekarang ni so basically apa update terkini lah kalau dekat Denmark sekarang? Okay, so sekarang ni kalau kat Denmark, diorang update macam kalau kat Malaysia, mostly kita boleh tengok daripada Facebook pukul 5 petang kan. Diorang akan update ataupun through KKM punya Twitter. Kalau kat sini diorang akan update selalu pukul 4 petang lebih kurang everyday. So setakat ni kat Denmark positif 4,077 orang. 4,077. Tapi yang dah mati disebabkan coronavirus ni adalah 161 orang. 161. Yeah. Okay, that's a huge number actually. That's a really big number. Tapi the difference between, this is what I noticed in Malaysia dengan Denmark, is macam kalau kat Malaysia dibenarkan test. Kalau macam tu ni you ada sesama, you can go to private hospitals. Macam what I know is a lot of people yang balik pada luar negara dia buat private hospital check up. It costs about RM600 kan. Macam tu 600, 700. Yeah, around that figure. Hai Qayyum. So kat sini hanya yang betul-betul sakit sahaja yang dibenarkan buat check up, testing. Orang-orang yang biasa macam contohnya sesama batuk biasa tak dibenarkan langsung dan hanya boleh duduk dalam buat quarantine sendiri lah di rumah. Self quarantine je lah. Yes. Yep. Hai kepada yang baru join. Miss Izzat pun ada. Okay. So basically yang tu je lah. So macam mana dia punya situasi kat sana actually? So sekarang ni sekejap ya nak tengok berapa hari. Hari ni adalah hari ke-7, 14, 19, 20, 21, 22. Hari ke-24 kami lockdown, quarantine. Sejak Denmark, our Prime Minister, the Danish Prime Minister starts to buat lockdown pada 12 hari bulan Mac. 12 awal je diorang buat. Diorang buat 12 dia panggil
dipanggil total lockdown ke ataupun Dia panggil lockdown dia tak panggil lah total lockdown because kalau total lockdown dia tak boleh keluar. Mila. Mila dah hadir ke? Hai. Sorry. We have a new guest Mila. Mila. Nai. Stop. Kakak jangan cakap. Anyway. So, kita orang... Aku tak tahu. Dah tadi ingat tu. So, sebenarnya... Okay, so sebenarnya kita orang habis lockdown sepatutnya like a week, sepatutnya minggu ni. Tapi disebabkan banyak kes berlaku, diorang extend the lockdown sampai 13 hari bulan April, iaitu second day of Easter. So, it's a big thing in Denmark lah to have this lockdown during the Easter. Sebab Easter is a big celebration kat sana. Kat sini lah. Easter satu hari je kan? Dia Dia ada 2 hari Easter. 2 hari. Hi guys. Hi. Oh. Yeah. Easter actually dia punya event tu kalau dia orang sambut tu memang besar lah. Dia macam kita sambut, bukanlah raya, tapi dia orang macam jumpa family, ada makan-makan malam semua. So it's a big thing for them waktu lockdown ni, especially orang-orang tua yang duduk rumah orang tua semua tak boleh datang melawat. Macam keluarga tak boleh datang melawat semua. Sayangnya. So kata tadi tu dah 24 hari kita orang dah lockdown. So and then ni dia tambah lagi lah yang sampai ke 13 April tu. So basically kita orang akan lockdown lebih kurang 30 hari lah. So apa yang berlaku waktu lockdown, pada 12 hari bulan memula Perdana Menteri umumkan, apa yang diorang buat adalah pertama is sekolah, universiti, daycare, macam tadika semua ditutup. Yeah, so menyebabkan parents, so semua kena kerja pada rumah lah kan, all work from home. Tapi macam important stuff, like contohnya benda-benda yang perlukan macam bus driver semua kenalah kerja lah kan. And then ni lah, transportation still berjalan macam biasa Yes, transportation masih berjalan seperti biasa. Cuma yang sorry lah ada gangguan. Cuma yang diorang buat gradually. So maksudnya macam selalunya macam ada metro ni macam MRT yang lebih kurang kat Malaysia. Selalunya dia buka 24 jam, tapi disebabkan coronavirus ni diorang tutup daripada pukul 12 sampai pukul 12 malam sampai 5 pagi untuk mengelakkan orang keluar. Oh, dekat sana dia punya metro, Metro. dengar ke? Dengar. So tu dia 24 hours dia punya working hour dia. Yes. Oh. Yeah. Dia So metro macam LRT ke ataupun macam tram? dia macam MRT. Oh, macam MRT. Yeah. Oh, I see. Okay. Yeah. Mila kacau. Itulah Mila. Mila, don't disturb us. You should sit beside Esau. Nah, she's not yet listening. Anyways, so lepas tu kalau kat Denmark diorang buat gradually macam arahan tutup lah. So mula-mula sekolah semua. Lepas tu Mila, kalau tak kakak tak nak bagi Mila main laptop. Duduk. Okay, so lepas tu It's hard for girls. Mila, These girls are harder than Mila, shh. Okay, sorry. So lepas tu gym pun tutup kat sini. Lepas tu, so itu the first phase. And then the second phase, diorang start tutup macam potong rambut, buat kuku, buat muka, semua benda-benda yang macam yang senang direct contact. And then macam case dentist kat sini, diorang tutup. Diorang tak bagi orang datang, kecuali ada benda-benda yang macam important cases je baru boleh buka. Macam tu lah, boleh pergi. Hospital macam mana? Yang tadi kata yang simptom-simptom dia tak terima kan? So kalau emergency case tu macam mana dia identify? Contohnya macam kalau you dah tak boleh bernafas ataupun macam sangat-sangat teruk, baru diorang datang boleh pergi hospital macam tu lah. Tapi kat sini tak tahulah sebab alhamdulillah lah, tak kena apa-apa kan. Lagipun orang-orang sekeliling aku pun tak ada yang kena. So macam aku tak tahulah experience tu, tapi
in Denmark itself, dia tak begitu transparent macam kat Malaysia. Macam Malaysia, at least KKM bagi tahu, oh siapa yang mati, kenapa dia mati, and then diorang buat tracking semua kan. Tahu, cuma kita orang tahu nombor je berapa orang dah mati, lelaki perempuan lagi mati banyak ke umur dan tempat. Tapi tak beritahu pun macam tracking ataupun ya. Ya, faham. Oh, macam tu So basically yang update tu portal berita ke ataupun dia punya government? Yang update dia orang ada dua. Satu is dia panggil statins. It's about like people yang macam nak kata, it's a serum institution. I don't know, it's in Danish. Yeah, it's in Danish. Okay. And then the other one is the Kementerian Kesihatan. So dua-dua organisation ni yang updatekan nombor-nombor. Oh, I see, faham. So kalau based on apa ni yang kita panggil tu sorry. Ni kalau kita kan universiti dah tutup agak lewat kan. So dari segi pembelajaran tu macam mana? So kita orang tak tutup lambat. Kita orang tutup pada 12 hari bulan tu dah terus dia tutup. Tapi sebelum tutup tu, apa yang dia orang buat adalah dia orang kejap. Ni, kami Alex ke? ada guest kami. Alex. Kami. Kan sah. Ni. Guest. Hi Alex. Okay, so apa yang kat sini contohnya kat my school diorang buat is diorang tutup bermula kat library contohnya kan, kalau ada library ada tempat duduk semua. Apa diorang buat is diorang biar satu tempat ada kosong, satu tempat tak kosong. Macam tu, faham tak? Sebab lepas tu diorang dah mula separate ni apa ni physical distancing lah. Ya. So, diorang buat banyak lagi. Sebelum tu, diorang dah mula letak hand sanitizer orang kat sekolah. Dah buat poster semua. So, sekarang ni... Yes. sorry. So, sekarang ni, macam aku baru habis exam kan. So, aku baru habis exam. Berapa bulan itu? Like last week dengan semalam. Sorry, Syarik. Ada gangguan banyak sangat. Ya Allah, Tuhan ku. Okay, kejap Semua minta maaf. Ni sebab duduk dengan kanak-kanak Raibina. Susah dah berkeluarga ni. Anyways, siapa yang berlakunya, macam kita orang exam buat online. So, apa yang sepatutnya, exam tu 4 jam, close book, dia jadi open book. Okay. So, macam boleh tengok nota semua. So, quite good lah. Yeah. So okay je lah sebab semalam last paper kan. Lepas tu untuk macam the next classes lepas exam ni, kita orang buat semua online. Oh, so basically next next semester Next quarter macam tu lah. So kita orang akan start after 13 of April. Tapi memang sekolah aku lah, dia orang dah buat online dah. Semua dah buat online. Maksudnya so lecturer dah get ready untuk buat Microsoft Team punya classes, lecture semua. Macam tu lah. Oh, I see. Okay, go. So, kepada yang baru saja join, so welcome. Kita punya segmen #Stay Connected. So, kalau you guys ada soalan ataupun yang nak diajukan ke, boleh just drop soalan dulu. Ya. Nampak Miss Pat pun ada join. Uncle, ke? Okay, aku ada soalan yang chat tadi. Tanya. Hai semua yang baru join. Sadi pun ada. Okay, so step government macam tu je lah. Dia dari segi macam military ke, macam polis ke, ada ke yang buat? Setakat ni dia tak buat macam Malaysia lah, tak adalah polis jaga. Tapi disebabkan kerana Denmark ni, walaupun dipanggil lockdown, people still nak suka berlari, suka jogging. Kan macam kat Malaysia kan it's a big deal about jogging kan.
So kat sini apa diorang buat sebab diorang tahu orang-orang sini memang suka jogging. Tiap-tiap petang diorang suka jogging. So apa macam majlis pembandaran buat is contohnya diorang suka jogging kat kawasan Tasik. Apa yang dia buat adalah diorang akan buat macam sign untuk lari satu hala. Sebelum ni boleh lari opposite. So sekarang ni semua orang kena lari satu hala untuk mengelakkan wabak tu lagi macam tu lah. Sebab diorang tahu benda ni orang still akan berlari. Yes, So, ya. yes, betul. Ya. Kalau dah culture dia orang kan macam tu kan. Sebab dah tahu gym tutup. So diorang kena buat cara lain untuk nak bagi still active. Exactly. Yeah. Still active and healthy. So basically dari segi macam essential business lah, macam grocery, supermarket, still running macam biasa ke? Yes, still macam grocery, shopping semua is still on. Maksudnya macam supermarket is still open. Tapi macam diorang kalau macam untuk kaunter pembayaran, diorang akan buat macam spaces untuk people beratur dan beli bayar. And then macam kalau restaurants, kalau nak beli makanan ke apa, diorang bagi buka macam nak masuk restoran kena sekurang-kurangnya 5 orang nak masuk. Maksudnya maksimum 5 orang boleh masuk untuk beli makanan. Tapi yang tu take away lah ke? Take away. Semua restoran semua ditutup. Tak boleh dibenarkan untuk makan dalam tu pun. Faham. Oh, sama lah dia punya. Same in NZ walaupun sini lockdown. Oh, Madiha. Oh, NZ boleh jogging time. Betul? Hai Madi. NZ pun lebih kurang macam tu. Sebab dia kata one thing lah, dia bagi tahu yang untuk ni lah, macam psikologi punya health lah, takut orang depression lah. Exactly, betul. And then agak sedih sebab sekarang ni disebabkan sekarang cuaca is really good. Macam hari ni cuaca 9 degree tapi sebab dia panas. Tapi sebab hari ni sangat panas, dah ada matahari kat sini. Kat Denmark tak banyak matahari ya semua. So menyebabkan dia matahari sangat-sangat kurang. Selalu ni hujan, cloudy. So apabila ada matahari orang akan keluar lepak semua. So disebabkan benda ni macam baru baca berita tadi banyak yang diorang macam dah start suruh orang pergi, kalau nak pergi ke parks, pergi kat kawasan terbuka supaya tak ada kawasan tutup ke macam tu. Faham. So sekarang actually musim apa sekarang? Sekarang musim spring. So bunga-bunga semua blooming. Ya. Cantiknya. Cantik. Tapi kena duduk rumah Boleh. Kalau siapa ada garden ke apa, boleh lah keluar. Sebab kat sini tak strict macam kat Malaysia. Betul. Faham. So kalau dari segi apa nama ni cuti-cuti macam ni, I mean like simple lockdown lah, kita panggil simple lockdown, total lockdown. Buat apa je aktiviti kalau dari segi macam Syahli ke? Sekarang ni sebab baru habis exam, lepak je lah kan. Tapi macam because I also have like small cousins, so macam duduk dengan diorang, main-main dengan diorang, tolong jaga diorang semua. Sebab mak ayah yang ni lah, Mila dan Alex. Mila dengan Alex. Kalau korang tadi sempat nampak lah. Sorry lah ya. So next ni apa plan? Plan apa? Denmark ke plan saya ke plan apa? I mean like so sekarang baru habis exam. So the rest sampai 13 April tu nak buat apa je? Setakat ni apa yang dia boleh dibuat? Mungkin cari hobi yang baru lah kot. Tapi macam tak tahulah. I mean sebab Alhamdulillah lah duduk dengan keluarga, ada kawasan perumahan okey, ada garden, so boleh lah lepak kat luar, sunbathing. Malaysia tak suka sunbathing but I love sunbathing. Ya. Betul, sebab kat sana cuaca walaupun panas, sekali angin mari tu sedap. Hai Nisha. Tak ada ke soalan? Tanya jangan tak tanya je. Saya open book. Ya. Okay, Esok. Okay, saya boleh cerita sikit apa yang menarik dekat Denmark? Mungkin dia nak tahu. Kenapa pilih universiti apa tadi? Aku dah lupa nama dia. Copenhagen Business School. Yes. Kenapa pilih universiti tu? Okay. Ada soalan Syarif. So sebelum saya tanya soalan yang ditujukan, saya jawab soalan awak dulu Syarif. Saya datang ke Denmark sangat cantik. Kenapa nak cakap? It's for me, bagi saya rasa negara ni people dia sangat-sangat baik.
memang agak susah nak berkawan dengan diorang. Tapi in general diorang sangat open, really open, sangat tak bermaksa. And then satu benda yang lain juga, diorang ni diorang punya sebentar ya semua sebab ada gangguan bising kat belakang. Mila, can you wear earphones? It's so noisy. Can you guys hear that? Yeah, I'm really sorry everyone. I have a cousin that's always watching YouTube, so I need to. Hey, this is my laptop. Your laptop I is know, here. Mila. Blah, 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 blah. Mila, can you help me, please? Okay, kepada yang baru join, welcome. Oh, kita ada a few question. Tutup, betul-betul. Madiha tanya soalan. Ezra, how you commit with the online classes? Tahu, kejap. Soalan Syarif dulu. So, lepas tu, Okay, kita ambil je. so tadi Syarif tanya kenapa pilih Denmark semua. Sebab sebelum saya datang sini sebagai belajar untuk universiti, saya dulu exchange student kat sini. Lepas PM, tak nak masuk universiti, tak tahu nak buat apa. So, kita ambil gap year, datang sini. So, lepas tu, ambil STPM and then datang sini. Itu soalan Syarif. Ada lagi tak soalan kau, Syarif? Tak ada kan? Tak ada lah. Okay, so soalan Okay, Madiha, saya tak start lagi belajar. Bukan, maksudnya sekarang tengah cuti. So, kita orang tak start lagi kelas. So, tapi setakat ni macam lecturer dah start bagi course apa yang nak kena start baca semua sebelum start kelas. Betul? Can you give me an ice cream? Mila, naik. Lanuvia, can you... What? Mila, tolonglah. Lanuvia. Can you say to my family that you give me that? Sorry semua. Okay, lepas tu. Okay, so lepas tu. Sama STPM, sama Musik College. Tu kawan aku. Nama dia Rashdan. Hai Rashdan. Apa tadi soalan? Oh, okay. Madi. So lepas tu kita orang setakat ni macam, so kawan-kawan dah mula start tanya lah, jom kita macam group work untuk fikir study group. Lepas tu macam buat notes together. Itu je lah yang setakat ni sebab kita orang tak start lagi kelas. Oh, bagus lah. Member dah konsep. Diorang memang advance. Kau pun merata-rata. Ya. Terima kasih, Alhamdulillah. Ustaz. Terima kasih Ustaz. Soalan Amna tadi tanya skin tak flawless. Ya, sikit glowing. Share sikit. Syarif. Ya Allah, tak. Sumpah tak. Tapi tahulah rasanya, tak tahulah. Udara kat sini kat segar. Skincare apa yang pakai dekat sana, yang dekat Malaysia mungkin. Tak ada Syarif. I think you're better than that. Talk about. I know nothing about skincare. Thank you, Madi. Apa lagi soalan? Sekat-sekat lah sikit. Bila start kelas? Apa yang tak? Amna tanya bila Siapa tu start suka? kelas. Bila start kelas? Minggu depan. No, bukan 14 hari bulan start kelas. 14 hari bulan. Yang tu startnya online lah kan? Soalan skincare. Tu kawan Jaja. Next please. Syawal, ada tanya bayi tak? Syawal tanya. Tanya bayi macam mana dekat sana? Tisu tandas lah, hot issue. Oh, tisu tandas memang hot. Sebelum diorang dah start buat lockdown, sanitizer semua habis. Habis. So ada sekali tu, what I had to do was, apa yang aku buat, aku siap pergi ke 3 pharmacy, 3 supermarket untuk cari hand sanitizer. Tapi tak ada. Yang ada je macam bacteria disinfection sebab semua sold out. Sanitizer sold out. Muka, topeng muka sold out. Semua sold out. Semua. Ni sebelum diorang start buat lockdown. Ni sebab diorang dah start panic. So, and then lepas tu, waktu malam government umumkan untuk lockdown, memang semua orang keluar pergi beli makanan, beli apa benda tu, tissue paper. And then the next day boleh tengok juga banyak macam supermarket semua still banyak kekosongan. Tapi sekarang ni diorang dah tambah lah. Dari start semua barang. And then ramai orang sekarang ni. Business kan? Yeah, exactly. And then ramai sekarang orang beli online. Maksudnya diorang beli grocery online. And then grocery online
banyaklah meningkat. Maksudnya macam sales diorang meningkat. Ramai diorang nak ramai hire orang. And then kat sini juga it's quite sad sebab because of all of this corona thingy, right? People kena buang kerja, kena... Ya. Betul. Sama kat Malaysia pun lebih kurang tu. Betul lah. Macam tu juga. Oh yes, lain cerita dekat NZ. Besar. Apa dia? Even delivery, online business pun dia tak boleh nak running. Really? Oh my god, macam ni. Tapi okey lah kalau dekat Denmark dia still support that of, online semua tu. Ada soalan Ustaz tanya bila nak menikah. Saya tanya bila nak menikah, ambil kau jawab. Ya Allah, tak tahu lagi. InsyaAllah ada rezeki. Tak raya lagi dah tanya soalan ni. Tak tahulah. Kalau ada rezeki ada lah. Setakat ni tak ada lagi. Aku pun nak sambung ambil belajar. Madi, kau bila nak kahwin, Madi? Tapi, ya. Sana ada stimulus package. Oh, yes. Kat sini ada stimulus package. So, macam contohnya, government, kat sini memang, okay, macam kat Malaysia kita tahu apa government akan bagi duit semua kan. Diorang bagi ikut, apa macam, your income. Apa ni? Ya, family B40 income. Atau M40 semua. Yes. Tapi kat Denmark, memang semua orang dapat allowance. Macam tu lebih kurang. Wow. So, contohnya... tak contohnya, macam... Kalau contoh kita student belajar kat Denmark, kita memang dapat allowance daripada kerajaan lebih kurang RM3,000 sebulan. Itu memang setiap seorang akan dapat. Uish, bagus tu. Lepas tu... setiap bulan tu sampai bila dia tak beritahu? Sampai dia habis belajar. Tapi RM3,000 tu macam RM3,000 tu hanya macam minimum lah. So diorang bergantung. Contohnya kalau awak belajar sambil kerja, awak belajar duduk kat rumah sendiri ataupun duduk dengan keluarga, so dia bergantung pada tu pula. Oh, I see. Faham, bagusnya. Itu untuk pelajar. Untuk anak-anak kecil, contohnya macam Mila dengan Alex, diorang memang dapat allowance tiap 3 bulan sekali, lebih kurang mungkin RM2,000, RM3,000 juga. Ustaz Nila, betul ke orang cakap asal-usulnya Denmark dari Negeri Sembilan? Denmark. Tu saya tak tahulah Ustaz. Okay, lepas tu contohnya untuk ibu mengandung pun nak katanya kat sini, because it's a social country, semua orang dapat duit. Orang yang unemployment pun dapat duit. Orang tua dapat duit. Ya. Yeah. So, sebab tu diorang macam tak ada package stimulus macam tu sebab memang dah tersedia dia. Wow, bagus. And then ada soalan. Since allowance diorang banyak, yes, diorang free education kat sini. Orang Denmark, diorang education free sampai PhD. So, contohnya awak daripada sekolah rendah sampai PhD free. Masters, degree, PhD, sekolah menengah, sekolah rendah. And on top of that, dapat duit lagi daripada government. Wah, basically kalau kau sekarang ni Aisyah, kau bayar untuk apa je? Saya kena bayar untuk aku kena bayar untuk education sebab aku bukan EU. Kat sini kat Denmark, kalau kita ada pasport EU, contohnya daripada Germany ke, daripada Iceland ke, semua ke, dapat free education. Tapi non-EU, tak dapat education, tak dapat free education, kena bayar. Faham. So dia orang ada privilege on that part lah. Okay, menjawab soalan Amna tadi, stimulus kerajaan. Ya, diorang bagi, tapi dengan syarat macam diorang banyak fokus kepada private sector, untuk tolong private sector. Danish government bagi about 75% diorang tolong. Wow. Bagus lah. Yeah, because banyaklah duit diorang inject untuk tolong private sector kat sini. Ya. Yeah. Sana pakai mata wang tak. Sini pakai mata wang krona. Boleh buat part time juga. Student kat sini boleh kerja 20 jam maksimum seminggu, macam kat New Zealand rasanya. And then kat UK pun sama. Tapi waktu sama boleh kerja full time. So okay lah, boleh lah tanggung diri sendiri ke apa. So sana kalau currency Malaysia berapa dia punya comparison dia? RM100 dapat berapa? Sekejap lagi, saya tak ingat.
So 100 ringgit. Tak, 100 ringgit boleh dapat 150 krona. Oh, 150 kron. Tapi kat sini, macam nak kata, duit, kat sini taraf hidup sangat tinggi. Sangat tinggi. Ada soalan. Question. What's the most affected industry from the corona there? I think, honestly, it would be tourism. Sebab tourism is a big part of Denmark. Because Denmark ni kecil je sebenarnya. Dia 5 juta je population. Sebesar Selangor sahaja. So, the best attraction kat situ apa dia? Copenhagen, kalau korang tahu cerita Little Mermaid, Hans Christian Andersen semua tu, Little Mermaid. Cerita Disney tu, Allah Syarif. Takkan tak tahu kot. Kartun ke yang real punya? Real Mana? punya? Kartun. Oh, kartun Okay, aku tak follow. Okay, sambung. So kalau macam kat Malaysia, kat Denmark ni famous benda tu lah, macam Little Mermaid. We also have like the oldest amusement park in the world. Yeah. So basically kalau you guys nak tahu, part time Aisyah dah pernah buat apa ni, bus kan? Jadi turis guide kan? Bukanlah turis guide, macam yang hafal buses jual tiket tu. Oh, okey lah. Okay, soalan Ustaz sebelum tu, Ustaz tanya penerimaan rakyat Denmark terhadap orang Islam. Kat sini, kat Denmark banyak immigrants. Memang banyak immigrants, especially datang daripada refugees, maksudnya macam orang-orang pelarian daripada Syria, Mostly dari Turkey. Banyak sangat. Dia bergantung pada tahun bila diorang datang semua. So kat sini diorang dah ramai yang dah jadi second, third generation. Kat sini penerimaan kalau secara jujurnya okey lah, tak adalah teruk sangat kot. Tapi dia bergantung pada kawasan. Contohnya kalau kawasan macam ibu kota Copenhagen tak ada masalah. Tapi kalau macam kawasan suburban area, mungkin ada sedikit lah racism tu berlaku. Tapi cara jujur tak ada tempat kat dunia tak ada racism. Kalau make sense lah. Mesti ada discrimination tu berlaku. Tapi still ada control lah. Dia tak Adalah. sampai heavy punya tu kan. Tak adalah teruk sangat. Okay lah, I mean, tak tahu lah nak cakap macam mana. Sebab benda ni macam agak sedih. Macam kalau kat Malaysia sama je. Kat Malaysia pun ada juga berlaku diskriminasi terhadap pekerja imigran lain. So sama juga lah macam kat sini. Ya, ada question daripada Amna. Berapa lama kamu bertanggung especially on private sector? Sekejap Ana, tengah nak baca. Sekejap. Sabar. Selain tanya soalan lain dulu sebelum. Okay. Soalan lain, siapa tak ada. Tak ada lagi soalan lain. Oh, okay, Madiha bagi tahu NZ untuk part time 20 hours maximum per week. I think banyak negara buat macam tu supaya pelajar fokus untuk belajar bukan untuk kerja. Yes, betul. Ni kalau waktu nak masuk negara tu dia akan tanya whether student ke datang nak bekerja ke nak bisnes ke kan. Oh ya, kalau kat Denmark tak. Oh, tak ada Ada kot. Tak tahu setakat ni adalah diorang tanya macam kerja Jadi akan dapat waktu immigration punya check out tu. Akan orang tanyalah. Oh, kat Denmark tak ada borang sebab dia Schengen. Oh. Apa dia? Schengen. Tahu Schengen? Tak. Schengen area. Maksudnya Schengen area ni kita sebagai rakyat Malaysia dibenarkan pergi bercuti selama 90 hari tanpa visa. Oh, bagus. So banyaklah tempat-tempat Schengen ni macam Germany, Denmark, Sweden, Finland, Lithuania, Belgium, Netherlands, Hungary. Yeah, most of the European place. Banyak. Okay, so you guys kalau ada soalan just share. Tanya je. Amna sekejap soalan awak. Sekejap lagi saya jawab. Tengah cari je. Punya soalan ni. Okay. Economical betul. Ada apa lagi soalan? So basically yang baru join, kita sekarang connect dengan Aisyah daripada Denmark. Copenhagen.
Copenhagen. Take your time. Tapi so far okey lah sebab dari segi dia punya benefit yang government bagi pun sangat-sangat banyak dah tu. Banyak. And then macam contohnya macam kalau kat US it's quite hard kan, contohnya kalau awak bukan kena bayar healthcare kat sini. Kat sini free. Kat sini healthcare free. So contohnya kalau aku sakit ke apa, aku pergi jumpa doktor, tak perlu bayar apa-apa pun untuk consultation doktor ataupun macam surgery. Tapi kena bayar untuk ubat je lah. Ubat je lah. Okey lah. Okay lah. Itu hospital ada hospital government ke ataupun private punya hospital? Ya. Kat sini ada private and public, tapi public is much more better lah. Okey lah. Do you need health insurance? No, I don't. I mean, everyone must have it, but general tak kot. Dan kalau in term of macam yang tu government dah cover kan. So, because wajib kan kat Turki health insurance. Sini tak tahulah wajib ke tak. Tapi sebab kat sini it's free healthcare, you don't need a health insurance unless you macam insurance rumah ke, insurance cuti, insurance rumah terbakar ke apa. Tu perlulah. Kat sini diorang kena denda juga. So, Amnah, sekejap lagi soalan awak saya jawab. So, soalan kat sini contohnya, kalau dulu mula-mula diorang start untuk nak elakkan orang berkumpul 100 orang maksimum. Lepas tu diorang kurangkan kepada 10. So, sekarang ni kepada 2 orang. Wow. 2 orang Yeah. And then rumah je lah. kan. Lepas tu kena bayar untuk kalau kena denda lebih kurang 1,500 tu 2,500 krona. Tak krona. So lebih kurang 1,500 lah kena bayar kalau kena tangkap kumpul. Sana jogging pakai mask ke? Amna tanya. Ini simple question lah. Tak, kat sini diorang tak bagi pakai mask. Kalau sakit baru boleh pakai mask. Macam tu lah. Kau cakap Malaysia. Sampai yang sakit sahaja pakai mask tu. Yeah. Mask tak adalah out of stock. Stok lah. Orang habis juga beli. Soalan Amna ni susah ni. Sebab kat sini dalam bahasa Danish je. So kena cari bahasa English punya information. Ada je tapi kena carilah. So in term of bahasa actually sana memang dia tekankan pasal Danish punya bahasa kan? Kat sini memang bahasa ibunda dia Danish lah. Bukan Danish. Dia macam lebih kurang German tapi Danish ya. And then tapi macam apa yang saya belajar kat sekolah kita orang cakap bahasa English. So tak ada masalah. Yes, betul. Syarif bunyi apa? Pergi sini Syarif. Aku ada bunyi something Ke bunyi aku? Aku kot. Mungkin ikut angin. Baiklah. Ada apa-apa lagi soalan? Sebelum tiba-tiba IG live ni mati. Actually kita ada 1 hour. Untuk IG live ni kita ada limit 1 jam. So kalau dia dah cukup 1 jam tu dia akan shutdown macam tu je. So tadi kita start almost dalam berapa lah? 3:10. 3:20 ya. Amna bagi soalan-soalan yang simple sikit. Apa daily routine lockdown? Apa dia routine lockdown? Bergantung lah sebab dan kalau saya, apa saya buat, saya kena rumah ke nampak macam lain je. Yeah. Okay, soalan Amna. Apa daily routine lockdown setakat ni? Apa tolong my auntie, my uncle jaga the kids, layan Mila, layan Alex. Kalau diorang nak keluar, bawa lah kadang-kadang. Bukan selalu lah, bawa kadang-kadang pergi keluar, pergi tasik, pergi fresh air. Ya. Yeah. So, mana ni Mila and Alex? Kita boleh ada session dengan dia orang pula. Tak, Alex kat atas. Mila kat sini. Sekejap ya. Mana dah? Mila nak nyanyi ke Mila? Dia tengah dia dalam dunia YouTube dia. Anyways, insyaAllah saya dah pindah. Kita orang pindah. Makcik aku pindah 2 years ago. Pindah kat rumah lain, kawasan lain. Hi Zain. Di Copenhagen lah. Yes, still Copenhagen.
Nanti Kak Aisyah kerja apa? Work from her ke? Diorang dua-dua kerja kat private sector, and then diorang pun dua-dua work from home juga. So macam disebabkan diorang work from home, diorang adalah komputer semua sendiri untuk buat kerja. Ya. Betul-betul. Syarif, tak ada soalan ke? Zin baru masuk. So far aku dah habis dah soalan. Baguslah. Kalau ni simple-simple saja. So Aisyah, aku kata ada lagi 1 tahun kan? So after that still continue sama kerja kat sana ke ataupun macam mana? InsyaAllah kalau ada rezeki nak sama sini masters lah. Sebab rasanya peluang kat sini lagi bagus. Bukanlah maksudnya macam Atem. How do I make it into easy way? I mean, I think it's because of the salary is also really good here. Really, really good. Sebab kat sini, macam contohnya hari tu aku kerja part time kan. Hari tu aku kerja part time. Jadi macam jual tiket tu. Okay. Sejam dapat gaji lebih kurang RM70. Wow. Yeah. Tapi kat sini disebabkan gaji tinggi, diorang pun cukai pun tinggi. Kos tinggi, cukai tinggi. So the more you make the money, the higher you have to pay the tax. Ya, betul. So basically kalau cost of living untuk satu hari tu, kalau basically macam essential punya makanan ke apa ke, habis berapa dia punya Danish? Tak salah untuk sehari, tapi ni ikut Danish government sebulan sekurang-kurangnya kena €5,000 berbelanja. Tu termasuk perbelanjaan untuk makan minum, penginapan, transportation, apa-apa benda-benda kecil lain. So €5,000 ni lebih kurang €5,000 tak kot kalau €5,000 krona. Sekejap sorry lah ya, saya agak takut. Okay, €5,000 krona lebih kurang RM3,000. Tapi bergantung lah macam mana. Kalau contohnya duduk kat kawasan yang mahal, memang kena bayar mahal. Macam tu lah. Tapi sebab kat Denmark ni, right now, kita orang tutup betul-betul macam lockdown. So maksudnya orang tak boleh masuk pun Denmark. Oh, daripada contohnya, daripada Germany, kita orang border dengan Germany ke, tu tak boleh nak masuk pun. Kecuali ada hal tertentu. Kalau takkan nak jumpa family, tak boleh. Diorang memang tak bagi masuk pun. Siapa pula tu? Ini adik aku. Kak Aisyah bila nak karok? InsyaAllah. Tak tahulah Aminah. Akhir tahun ni, tengoklah kalau rezeki balik. Sana public transport operation macam biasa. Yes, it's operation macam biasa. Tapi macam tadi saya beritahu Syarid, masa untuk macam metro lines dikurangkan, and then apa lagi dikurangkan fewer shifts lah. Maksudnya tak banyak sangat. Macam tak kekerapan dia tak banyak sangat. Yep. Tu kau tengah cari yang untuk stimulus package tu ke? Tengah cari soalan. Ada apa lagi soalan lain? Sebelum saya. Kalau macam yang kata kalau untuk transport pergi universiti biasa naik apa je? Setakat ni naik bas. Dulu naik basikal. Yeah. Okay, soalan dulu Haja. How do people got a screen for the virus there? Macam tadi saya beritahu Syarid, adalah kat sini dia tak buat testing macam kat Malaysia. Testing is really big. Kat sini testing tak banyak sangat. Diorang buat testing kalau orang betul-betul yang sakit sahaja. Yang biasa-biasa tak dilayan. Oh ya, okey, soalan. Dekat apa nama ni, Denmark sekarang ni, kawasan yang betul-betul high peak lah untuk virus ni kat mana tu? Di Denmark, di Copenhagen. Memang Copenhagen. Copenhagen is like the highest. Berapa ya? Sebentar. Kalau Copenhagen itself ada, ya Allah, banyaknya. Sekejap Syarid. Sekejap. So Copenhagen, dalam bahasa Danish. Sekejap nak kena translate. Translate. Susah tu lah. Laboratory confirm.
laboratory confirmed cases. Setakat ni macam kat Copenhagen dah 987 orang. Oh. Tapi sebab Copenhagen tak ramai orang. Copenhagen ni 1.3 orang je population. 1.3 juta population. Mana soalan Amna ni? It's okay. Okay, Amna, yang tu kau kena PM Esah balik yang tu. Amna, lagi nanti saya PM awak lah. Apa lagi soalan sebelum So, ni ada kontak family dekat Malaysia macam mana? Ada Family dekat Malaysia macam mana? diorang tak keluar langsung. Duduk rumah. Aku pun ada contact juga lah few of my friends semua, tanya macam mana semua. Memang agak lain lah. So nak katakan, saya rasa setiap negara diorang punya cara diorang untuk membasmi ataupun macam mengelakkan menangani Allah bahasa menangani okay, berbeza. Sebab macam kalau kita tengok kat Asia, dia sangat-sangat agak drastik lah cara dia buat. Tapi macam kalau kat kawasan barat ni tak sangat drastik. Dia macam So family semua okey Alhamdulillah, tak ada masalah. Dia orang okey je. Syarif ni family okey? Alhamdulillah, sabar-sabar. Actually kalau Terengganu ni aku sempat balik actually. Oh, ya ke? Aku sempat lah balik. Aku tak start dekat UIA. Sebab ada bus yang purposely daripada UIA tu terus balik Terengganu. Bukannya kena pergi bus stand. So sempat lah balik. And then luckily you aku extend sampai bulan Jun. Wow. Tahniah. Soalan, Malaysia use malaria vaccine to combat the virus. Denmark. Honestly, I don't know because what I know is kat sini diorang pun tak cukup respirator. sebab diorang tak expect kan benda ni. Aku diorang macam tak begitu drastik, diorang macam saja. So yeah, I think most diorang gunakan the methodology of like quarantining semua. And also it's quite sad because like for me, aku tak faham sangat bahasa Danish. So menyebabkan susah sedikit aku nak terima maklumat. So aku kena, kadang-kadang apa yang aku buat, aku kena like translate it by myself ataupun tengok English website, tapi English website sebenarnya tak penuh lah information. Faham. Zain, why tak bagi kita chill-chill je ke sana? Honestly, diorang agak chill, tapi aku pun tak tahu kenapa mostly negara-negara kat barat ni diorang tak take it seriously. I don't know why. I really don't know. Tapi macam one thing, aku ada contact member dekat Jerman. Dekat sana, walaupun dia punya growth infected by the virus tu tinggi, tapi dia dapat control lah. Sebab dari segi facility tu macam banyak. Dia punya macam ni kau cakap tadi, yang ventilator apa semua tu, dia orang still ada mencukupi lah. So, walaupun tinggi dari segi kita tengok, tapi ratio, bila dia buat ratio tu still terkawal sebenarnya lah. So mungkin in term of healthcare, dia punya facility semua tu cukup kan. Dia orang mungkin rasa selesa sikit lah. Okay, baiklah. Ada apa lagi soalan lain? Tarik, bila kita nak tutup ni? Okay. Alright, so rasanya kita dah sampailah ke penghujung rancangannya before dia shut down macam tu saja. So, a bit lah apa nama ni, your wishes lah tu kita punya kawan dekat Malaysia ni macam mana? Saya mengharapkan semua sihat, sihat, jaga diri baik-baik, stay at home sebab I think Malaysian is doing really well with how to avoid it from spreading. And semoga sihat semua, stay safe, and Syarif kau pun stay safe.